Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi untuk kali ini kita akan membincangkan topik bab 4 iaitu tajuk matriks. Baik. Jadi untuk permulaan kita ingin mengenal dahulu apakah itu matriks. Baik. Saya bagi satu contoh situasi di mana diberi harga bagi nasi lemak dan teh panas daripada dua gerai iaitu A dan B. Jadi maklumat tentang harga ini kita masukkan di dalam jadual seperti yang telah diberikan. Okey, di sini kita perhatikan ada jadual berkenaan dengan harga bagi nasi lemak dan teh panas daripada gerai A dan gerai B. Nilai bagi harga bagi kedua-dua jenis makanan ini kita boleh masukkan di dalam satu kurungan yang kita panggil sebagai matriks, di mana lajur pertama mewakili harga nasi lemak dan lajur kedua mewakili harga teh panas, dan baris pertama mewakili makanan daripada gerai A dan baris kedua mewakili makanan daripada gerai B. Jadi matriks sebenarnya adalah merupakan nombor-nombor yang disusun dalam bentuk baris dan lajur bagi membentuk satu tata susun segi empat tepat. Jadi inilah sebenarnya matriks. Sekarang kita pergi kepada peringkat matriks, di mana matriks dibezakan melalui peringkat-peringkatnya berdasarkan kepada bilangan baris didarab dengan bilangan lajurnya. Kerana matriks-matriks mempunyai bilangan baris dan lajur yang berbeza. Sebagai contoh, kita diberi 3 jenis matriks. Okey, untuk matriks yang pertama, kita perhatikan terdapat 2 baris dan 3 lajur. Jadi peringkat matriks untuk matriks pertama ini dinyatakan sebagai 2 darab 3 atau dibaca dengan 2 dengan 3. Sekarang kita pergi kepada matriks yang kedua. Matriks kedua mempunyai 3 baris dan 1 lajur. Jadi matriks yang kedua ini dibaca peringkatnya sebagai 3 darab 1 ataupun dibaca dengan 3 dengan 1. Dan matriks yang ketiga mempunyai 3 baris dan 3 lajur. Jadi peringkat matriks ini ialah 3 darab 3 atau dibaca sebagai 3 dengan 3. Jadi inilah cara bagaimana kita hendak membezakan di antara satu matriks dengan satu matriks dengan menyatakan peringkatnya, iaitu baris darab lajur. Baik, sekarang kita pergi kepada unsur matriks, di mana setiap matriks mempunyai unsur-unsur tersendiri. Apakah itu unsur-unsur matriks? Unsur matriks ialah nombor-nombor yang terdapat di dalam matriks. Sebagai contoh, saya berikan satu matriks peringkat 3 darab 3 di mana terdapat 9 unsur di dalamnya yang saya highlightkan dengan warna hijau. Bagaimana kita hendak menentukan perbezaan di antara unsur-unsur tersebut? Jadi unsur bagi setiap matriks dinyatakan dalam bentuk A, IJ. Jadi A, IJ bermaksud unsur yang terletak pada baris ke I dan lajur ke J. Jadi I mewakili baris dan J mewakili lajur bagi unsur tersebut. Jadi kita lihat contoh bagaimana kita hendak menentukan unsur. Okey, diberi unsur A 13. Jadi kita perlu tahu 1 mewakili unsur yang terletak pada baris yang pertama dan 3 merupakan unsur yang terletak pada lajur yang ketiga. Jadi kita perhatikan pada matriks yang diberikan, apakah unsur yang terletak pada baris pertama dan lajur yang ketiga. Jadi kita tandakan di situ unsur yang terletak pada baris pertama dan lajur ketiga ialah 4. Maka unsur A13 ialah 4. Kita pergi pada contoh yang kedua, di mana unsur A32. Jadi unsur A32 bermaksud unsur yang terletak pada baris yang ketiga dan lajur yang kedua. Jadi di sini kalau kita perhatikan unsur tersebut adalah 9. Jadi unsur A32 adalah 9. Baik, sekarang bolehkah pelajar-pelajar cuba tentukan apakah unsur yang terletak pada kedudukan A22?
Tahniah. Unsur A22 ialah negatif 5. Baik, sekarang kita pergi kepada matriks sama. Apakah matriks sama? Jadi matriks sama ialah matriks yang mempunyai peringkat dan unsur-unsur yang sama. Baik, sebagai contoh diberikan di sini dua matriks A dan B. Di mana matriks A mempunyai peringkat 2 darab 2 dan B juga mempunyai peringkat 2 darab 2. Dan unsur-unsur di dalam matriks A dan matriks B sama. Maka kita boleh katakan matriks A dan matriks B adalah matriks sama. Pada contoh yang kedua, kita diberi matriks P dan matriks Q, di mana kedua-dua matriks ini mempunyai peringkat yang sama, iaitu peringkat 3 darab 3. Jika kita teliti, unsur-unsur bagi P dan Q tidak sama. Jadi kita katakan matriks P dan matriks Q bukan matriks sama. Sekarang kita pergi kepada contoh ketiga, iaitu diberi matriks R dan matriks S, di mana matriks R mempunyai peringkat 1 darab 3, manakala S mempunyai peringkat 3 darab 1. Walaupun unsur-unsur di dalam matriks S dan matriks R sama, tetapi peringkat mereka adalah berbeza. Maka kita katakan matriks R dan matriks S bukan matriks sama. Jadi saya harap pelajar-pelajar faham apakah matriks sama, iaitu matriks-matriks yang mempunyai peringkat dan unsur-unsur yang sama. Baik, seterusnya kita pergi pula kepada penyelesaian persamaan yang melibatkan matriks sama. Okey, diberikan contoh di sini. Diberi matriks P dan matriks Q. Jika P sama dengan Q, cari nilai W, X, Y dan Z. Jadi diberi di sini bahawa matriks P dan matriks Q adalah matriks sama. Jadi kita harus beranggapan bahawa unsur-unsur di dalam kedua-dua matriks adalah sama. Baik, jadi di sini bagaimana kita hendak mencari nilai W? Jadi kita lihat unsur sepadannya pada matriks Q. Jadi W sepadan dengan negatif 4. Jadi kita keluarkan maklumat ini, maka W sama dengan negatif 4. Seterusnya kita pergi kepada pemboleh ubah yang kedua, X tambah Y sama dengan unsur sepadannya ialah 5. Kita keluarkan maklumat ini, kita tulis X tambah 1 sama dengan 5. Selesaikan persamaan ini, kita akan dapat nilai X sama dengan 4. Baik, seterusnya kita lihat pula pemboleh ubah Y. Y tolak 2 pada matriks pertama sama dengan unsur sepadan pada matriks kedua, negatif 5. Jadi kita keluarkan Y tolak 2 sama dengan negatif 5. Kita selesaikan, kita akan dapat nilai Y sama dengan negatif 5 tambah 2. Dan akhirnya Y sama dengan negatif 3. Dan akhir sekali kita cari pemboleh ubah Z, di mana 2Z tolak 1 pada matriks kedua sama dengan unsur sepadannya 9. Kita keluarkan maklumat ini, kita akan dapat 2Z tolak 1 sama dengan 9. Selesaikan persamaan ini, maka kita akan dapat nilai Z sama dengan 5. Jadi ini adalah cara bagaimana kita hendak mencari nilai pemboleh ubah yang tidak diketahui jika diberi dua matriks adalah matriks sama. Kita samakan unsur-unsur yang sepadan bagi kedua-dua matriks. Sekarang kita pergi pula kepada operasi matriks. Matriks mempunyai operasi-operasi asas iaitu tambah, tolak dan darab. Jadi untuk kali ini saya tunjukkan bagaimana kita hendak melakukan operasi tambah dan tolak di antara dua atau lebih matriks. Baik, ada 3 syarat yang perlu kita ikuti sebelum kita melakukan operasi tambah dan tolak bagi matriks.
Okey, syarat yang pertama ialah kita perlu memastikan peringkat matriks bagi matrik-matrik yang kita tambah atau tolak sama. Kita tidak boleh menambah atau menolak sekiranya peringkat matriks berbeza. Okey, yang kedua, jika ada nombor di hadapan matriks ataupun kita panggil sebagai skala, kita darabkan dahulu nombor tersebut dengan unsur-unsur di dalam matriks. Dan yang ketiga, kita mulakan operasi tambah tolak dari kiri ke kanan sekiranya operasi melibatkan lebih daripada dua matriks. Jadi bagaimana cara untuk kita menambah atau menolak matriks? Baik, jadi kita perlu tambah atau tolak setiap unsur dalam matriks mengikut kedudukan unsur yang sama ataupun unsur yang sepadannya. Kita lihat contoh bagaimana kita melakukan operasi tambah dan tolak bagi matriks. Baik, diberi matrik A, matrik B dan matrik C. Cari nilai yang pertama, A tolak B tambah C. Dan soalan kedua, 2A tolak 3C. Bagaimana kita hendak menyelesaikan operasi matriks ini? Baik, kita pergi kepada soalan pertama, di mana kita tuliskan semula matriks A tolak matrik B tambah matrik C. Jadi kita mulakan operasi daripada kiri. Kita ambil unsur yang sepadan iaitu kosong tolak 3 tambah negatif 4. Kita keluarkan maklumat ini dan letakkan jawapan pada kedudukan baris pertama lajur pertama. Seterusnya, kita pergi kepada unsur yang kedua iaitu 3 tolak dengan unsur sepadan negatif 1 tambah 3. Dan seterusnya, negatif 5 tolak 2 tambah 2. Jawapan ditulis pada baris kedua lajur pertama. Dan akhir sekali, 2 tolak 0 tambah 7 pada kedudukan baris kedua lajur kedua. Kita selesaikan, akhirnya kita akan dapat satu matriks dengan peringkat 2 darab 2 dengan unsur negatif 7, 7, negatif 5, negatif 5. Ini cara bagaimana kita hendak menambah atau menolak matriks, di mana kita perlu tambah atau tolak hanya pada unsur-unsur yang sepadannya sahaja. Sekarang kita pergi kepada soalan kedua iaitu 2A tolak 3C. Kita tuliskan semula matriks tersebut. Kemudian kita perhatikan di sini ada nombor di hadapan setiap matriks yang kita panggil skala. Jadi kita perlu mendarabkan nombor tersebut dengan setiap unsur-unsur di dalam matriks. Apabila kita darab, kita tulis semula hasil darab bagi matriks dengan nombor. Kemudian kita akan tolak kedua-dua matriks tersebut mengikut unsur-unsur yang sepadannya. Jadi 0 tolak negatif 12, 6 tolak 9, negatif 10 tolak 6 dan 4 tolak 21. Jadi kita bina kurungan untuk mewakili matriks. Kita akan dapat jawapan bagi hasil tolak dua matriks 2A tolak 3C. Baik, secara umumnya saya harap pelajar-pelajar sudah faham bagaimana cara hendak menolak atau menambah dua matriks. Sekarang kita lihat kepada persamaan matriks di mana kita perlu menyelesaikan persamaan yang melibatkan operasi tambah tolak matriks. Jadi diberi di sini matrik A, matrik B dan matrik A tambah matrik B. Cari nilai A dan B. Jadi bagaimana kita hendak menyelesaikan persamaan ini untuk mencari nilai A dan nilai B? Jadi kita tuliskan semula matriks A tambah matriks B sama dengan 10 negatif 6. Kemudian kita lakukan
penambahan mengikut unsur-unsur yang sepadannya. Jadi di sini kita perhatikan 2A tolak 3 tambah A tambah 4 sama dengan 10. Jadi kita keluarkan maklumat ini. Kita tulis semula 2A tolak 3 tambah A tambah 4 sama dengan 10. Kita selesaikan sehingga kita dapat nilai A, iaitu A sama dengan 3. Seterusnya, kita perhatikan pula apakah unsur-unsur sepadan yang terdapat dalam penambahan dua matriks ini, iaitu 5 tambah B tambah A tolak 2B sama dengan negatif 6. Jadi, kita keluarkan maklumat ini, iaitu 5 tambah B tambah A tolak 2B sama dengan negatif 6. Kita selesaikan sehingga kita mendapat nilai B sama dengan 14. Jadi, saya harap pelajar-pelajar semua dapat memahami konsep matriks dan juga bagaimana menambah dan menolak matriks. Sehingga kita berjumpa pada video yang akan datang untuk subtopik yang seterusnya. Bye.